apa? Jima' lah. Dia batal tu, dia batal puasa. Jauh tanda lagi. Oh. Yang kedua dia batal itu dengan sebab jima'. Yang ketiga jima' yang dia berdosa. Dia berdosa dengan sebab jima' itu daripada segi Ramadan. Itu dah 4 dah. Faham? Nanti dia akan bawa tafriq. Kemudian bisa habis saum. Sebab ada juga dia berdosa jima' tu. Tapi dia berdosa bukan kerana dia sedang puasa, tapi kerana jima' itu adalah zina contohnya. Jadi dia berdosa bisa habis zina. Bukan dia berdosa bisa habis saum. Contohnya isteri sedang haid, dia jima' berdosa lah, tapi bisa babi wata'il haid. Berdosa perbuatan tu tapi dia tak kena bayar kafarah. Macam mana? Iaitu dia jima' tu dalam keadaan dia lupa yang itu bulan Ramadan. Lalu dia telah jima' haid dia. Berdosa lah. Sebab tahu ke tak tahu memang benda tu tak boleh buat. Cuma dia tak kena bayar kafarah sebab masa dia lakukan dia tak ingat yang dia sedang berada dalam bulan Ramadan. So dia berdosa jima' itu tapi bukan bisa babi saum, tapi bisa babi wata'il haid atau bisa babi zina. Wala kafarata ala Nasin. Wala mufsidi ghairi Ramadana. Jelas. Atau bi ghairi jima'i. Atau bi ghairi jima', makan dulu. Walaupun dia memang qasad untuk helah supaya dia tak kena bayar kafarah. Walaupun segi zahirnya dia minum dulu lepas tu baru jima', tetap dia tak ada bayar kafarah. Kemudian wala musafirin jama'a bi niyyati musafir jama'a bi niyyati tarakhus. Dia musafir daripada sebelum subuh lagi. Dia tak makan apa lagi, dia telah apa? Dia telah jima' pada siang tersebut. Dan dia jima' itu sebab dengan niat mengambil rukhsah boleh tak puasa. Faham? Dia ada niat macam tu. Maka tidak kena bayar kafarah. Sebab apa? Dia tak berdosa dengan jima' tersebut. Memang dia boleh tak puasa kan? So bila dia boleh tak puasa, dia bolehlah buat benda-benda yang bertentangan atau membatalkan puasa. Maka jima' itu tidaklah jima' yang berdosa kan? Tapi dengan syarat masa dia jima' itu dia niat, dia sedar. Dia sedar dia berada dalam Ramadan dan dia sedar dia berjima' ini mengambil rukhsah orang musafir boleh tak puasa. Itu maksud biniyati tarakhus. Dengan niat mengambil rukhsah bahawasanya orang musafir boleh tak puasa. Tapi kalau tak ada niat tersebut, dia sedar dalam bulan Ramadan, kemudian dia tak ada niat mengambil tarakhus tersebut, lalu dia telah jima'. Adakah berbeza hukumnya? Wakadha bi ghairiha fil asahi. Muqabil asah kata, kalau tak ada niyatu tarakhus, maka dia kena bayar kafarah. Pendapat muktamad wakadha. Wala ala man zanna al-laila fabana naharan. Man zanna al-laila fabana naharan. Orang yang mana dia menyangka malam, masih malam, rupanya siang. Dalam bab imsak kita belajar. Kalau satu orang tu dia sahur, dia sangka malam masih ada. Lalu dia sahur. Rupa-rupanya ternyata dia sahur tu pada waktu subuh dah masuk. Adakah sah puasa dia? Tak sah. Puasa dia tak sah. Dia wajib imsak. Dia wajib apa? Imsak. Kalau kita bawa masalah seperti ini kepada masalah jima', sama juga hukum dia. Puasa dia tak sah, tetapi dia tak kena bayar kafarah. Puasa dia tak sah sebab apa? Sebab dia telah batal dengan sebab jima'. Cuma dia tidak kena kafarah sebab dia tak berdosa lah. Dia buat tu kan dalam keadaan dia sangka malam masih ada. Maknanya bukan sengaja. Kemudian wala man jama'a ba'da al-akli nasiyan wa zanna annahu aftara bihi. Dia ulama bawa satu masalah. Dia makan dalam keadaan lupa, tapi dia ni jahil. Dia tak tahu yang makan dalam keadaan lupa ni tak batalkan puasa. Lepas tu dia kata dah halang batal puasa, dia buat je lah. Sebenarnya tak boleh juga, wajib imsak kan. Tapi dia jima' juga dengan sangkaan puasa dia dah batal, dengan sebab dia makan hal keadaan lupa. Jadi kalau sebenarnya zahirnya dia telah jima' dalam keadaan dia masih lagi berpuasa kan? Betul tak? Dia telah jima'
dalam keadaan dia masih lagi puasa. Maka dalam surah ini dia ada dua masalah. Yang pertama, adakah puasa dia batal? Yang pertama. Yang kedua, adakah kena bayar kafarah? Wa in kana al-asahhu butlan sawmihi. Tak kena bayar kafarah walaupun pendapat yang muktamadnya puasa dia batal. Sebab dia taksir. Apa yang ilat dia? Batal. Wa in kana al-asah بطلان صومه بالجماع لأنه جمع وهو يعتقد أنه غير صائم ولم يأثم به. Butlanuhu li'annahu apa? Itu ilah lain tu. Itu ilah bagi. Sekali lagi. Baca sebelum wa in kana al-asah. ولا من جامع بعد الأكل Baca syarah. Wala man jama'a. ولا على من جامع عامدا ولا بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به وإن كان الأصح بطلان صومه بالجماع لأنه جامع. Jadi anna tu illah kepada tak kena bayar kafarah. Bukan illah kenapa tak batal. Di anna أنه جامع وهو يعتقد أنه غير صائم. Sebab apa kita kata dia tak perlu bayar kafarah? Sebab dia jima' dalam keadaan dia menyangka dia bukan berada dalam keadaan puasa. فلم يأثم به. Maka dia tak berdosa. Dia dikira dalam keadaan tak sengaja. Sedangkan jima' yang kenakan apa? Kafarah itu adalah yang jima' yang berdosa. Sekarang surah ini jima' dia tidak berdosa walaupun segi puasanya kita hukum batal. Kemudian ولذلك قيل لا يبطل صومه. sebab itu ada satu lagi wajah muqabil asah mengatakan oleh kerana kita hukum dia tak kena bayar kafarah, maka puasa dia pun kita hukum tidak batal dengan sebab jima' tersebut. Sebab dia jima' itu pun dalam keadaan dia sangka dia tidak dia tidak lagi berada dalam keadaan puasa. Sebenarnya segi hukumnya kalau dia walaupun dia bukan berada dalam keadaan puasa, dia tak boleh jima' juga. Dia kan wajib imsak. Kemudian وبطلانه مقيس على ما لو ظن الليل. jadi ini wajah. Ini wajah kenapa kita hukum batal. Qiyas. Wa butlanuhu, batalnya puasa dengan sebab jima' yang jenis seperti ini diqiyaskan dengan surah masalah orang yang mana dia sangka. Dia jima' dalam keadaan dia sangka malam masih ada, rupanya sudah masuk subuh. Puasa dia batal tak? Batal. Maka dalam surah ini pun sama, dia jima' dalam keadaan dia rasa dia boleh jima', sedangkan sebenarnya dia tak boleh jima'. Maka di sana ialah dia sangka malam masih ada, maksudnya disangka boleh jima'. Sebenarnya tidak. Di sana kita hukum batal, di sini pun kita hukum batal. Nazir. Masalah yang serupa. Kemudian والقاضي أبي الطيب أنه يحتمل أن تجب الكفارة لأن هذا الظن لا يبيه وطئه. لأن هذا الظن لأن هذا الظن لا يبيه الوطئ. Itu qadhi Abu Taib, dia kata ada ihtimal kita hukum ada kafarah. Sebab zon dia dah batal puasa, tetap tak membenarkan dia wati, sebab dia wajib imsak. Faham? Kemudian wala man zana nasiyan. Habis. Itu ihtimal lah. Maksud itu wajah mereka yang mengatakan kena bayar kafarah. Muktamadnya macam yang maklum, puasanya batal, dia tak kena bayar kafarah. Sambungan lagi, dan tidak ada kafarah bagi orang yang zana nasiyan. Dia zana tu amidan. Yang nasian tu dia lupa sekarang ni Ramadan. Faham? Berdosa. Tapi puasa dia tak batal. Bukan. Yalah. Man zana nasian macam bisawmi. فقلنا كما في الردة وأصلها الصوم يفسد بالجماع ناسيا لأنه لم يأتم بالجماع بسبب الصوم لأنه ناس له وقيل تجب عليه الكفارة. So dalam surah ni sebenarnya puasa tak batal, sebab dia lupa dia berada dalam keadaan puasa. Dan mungkin muqabil kata memanglah dia lupa tapi dia kan jima', so kita bagi hukum keras kat dia. Dia kena bayar kafarah.
Tidak. Sebab dia berdosa bisa babil zina, bukan bisa babil saum. Faham? Maka tak ada kafarah. Walaupun tak ada kafarah, dosa itu lagi besar lah daripada dosa orang yang mana jima' siang Ramadan. Faham? Cuma tak ada kafarah. Sebab itu kita kafarah ni benda yang ta'abudi. Benda yang apa? Benda yang ta'abudi. Okey. Mungkin orang akan kias. Satu orang batalkan puasa siang Ramadan dengan jima', kena kafarah. Satu dia jima' dengan isteri dia, kena kafarah. Satu orang zina lah secara umum. Dua-dua berdosa kan? Ni berdosa sebab dia batalkan puasa. Yang ni berdosa sebab dia zina. Jadi kalau yang lagi ringan iaitu jima' isteri siang Ramadan, dia lagi ringan lah daripada zina kan, pun kena bayar kafarah. Maka zina lagi kena bayar kafarah. Faham? Kita kata benda ni tidak dimasuki oleh kias. Tak ada kafarah, tak ada. Faham? Macam tu. Walaupun ada dosa yang lagi besar, dan syariat kata tak ada kafarah. Tak ada. Faham? Ada dosa yang lebih kecil tapi ada kafarah. Kemudian wala musafirin aftara bizina mutarakhisan. Bawa satu lagi surah musafir. Dia musafir ni dia boleh tak puasa kan? Lalu dia telah berzina. Nauzubillah. Dalam keadaan niat mengambil rukhsah orang yang musafir. Dia ambil rukhsah tapi dengan zina. Tetap tak ada kafarah. Dia berdosa min haisu zina kan? Bisa babi zina bukan bisa babi saum. Betul tak? Sebab dia musafir. So dia memang boleh tidak berpuasa. Kemudian wal kafaratu 'ala zawji anhu. Hadis tentang kafaratul jima' ni satu je hadis. Berlaku pada satu orang je yang tua tu kan. Dalam kitab hadis kebanyakannya ada hadis ni. Yang telah menyusui isteri pada siang Ramadan. Maka bila mengambil istimbat daripada hadis ini, ada beberapa perkara yang dibincangkan ataupun menjadi khilaf. Yang pertama apa? Wal kafaratu baca? Wal kafaratu 'ala zawji anhu. Wa fi qawlin anhu wa anha. Wa fi qawlin 'alayha kafaratun ukhra. Yang pertama, kafarah ni adakah isteri juga wajib membayar kafarah? Dalam surah isteri pun sama juga. Maknanya amidan aliman. Isteri pun berdosa. Sebab dia tamkin diri dia pada suami dia, berdosa lah. Dua-dua berdosa. Suami pun berdosa, isteri pun berdosa. Jadi adakah perempuan itu juga wajib membayar kafarah? Jawapannya apa? Pendapat yang utamanya? Tidak. Tidak ada. Sebab dalam hadis itu Nabi hanya arahkan suami itu sahaja bayar. Tak sebut pun bayar untuk isteri dia kena bayar. So bila syariat tak sebut, tak ada. Faham? Kalau memang kena, Nabi akan sebut dalam majlis tu. Tak ada sebut, tak ada. Al-aslu bara'atu zimmah dia panggil. Asalnya perempuan tu tak kena. Syariat tak ada sebut. Yang kedua, kafarah yang dibayar oleh suami tu, dia bayar bagi pihak dia sahaja, ataupun sebenarnya dia bayar bagi pihak dia dan isteri dia. Maksudnya sebenarnya perempuan itu pun wajib bayar kafarah. Cuma kafarah dia dibayar oleh suami dia. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang utamanya tak. Kafarah itu hanya dibebankan di atas suami dan dia adalah suami punya kafarah. Isteri itu memang tak ada kafarah. Tak ada. Faham tak? Kemudian fi qawli 'alayha kafaratun ukhra. lagi Wa talzamu man infarada bi ru'yatil hilali wa jama'a fi yawmihi. Okey. Bahaskan satu masalah. Ada beberapa sebab kita wajib puasa. Ada sebab yang infradi. Sebab infradi itu maksudnya yang wajib puasa itu orang tertentu, dia tidak menjadi umum kewajipan. Dan ada yang kewajipan itu jadi umum. Kewajipan puasa akan jadi umum dengan dua sebab. Pertama, sempurnanya bulan Syaban 30 hari. Maka selepas itu semua orang wajib puasa. Yang kedua, apabila
ada syahadatu adlin indal qadhi. Satu orang yang adil telah buat saksi depan qadhi dan qadhi puas hati dengan saksi dia dan qadhi telah keluarkan hukum. Maksudnya esok puasa. Maka hukum itu jadi umum. Ada lagi beberapa surah yang mana dia hanya wajib kepada orang tertentu, tidak yang lain. Maksudnya dia wajib puasa, orang lain tak wajib puasa. Dalam surah apa? Antaranya dalam surah satu orang tu dia tengok anak bulan. Dia tengok. Dan dia ni fasik. Dia ni fasik. Kalau dia pergi bagi tahu kat qadhi pun, qadhi tak akan terima syahadah dia. Tapi dia yakin dia memang nampak anak bulan. Dan dia fasik. Ataupun dia sabi. Sabi memanglah tak diistilah wajib. Dia ni perempuan misalnya, imra'ah. Maka orang yang tengok anak bulan, dia secara infradi, dia tu sendiri wajib puasa. Orang lain yang mana tahu dia nampak dengan pemberitahuan dia, orang lain, maksud dia beritahu kat suami dia, fasik tu beritahu kat kawan dia, maka kawan tu wajib tak puasa. Maka dalam kitab kata wajib puasa in waqa'a fi qalbihi sidquhu. Kalau orang yang diberitahu itu jatuh dalam hati dia yang bagi tahu ni benar dalam apa yang dia beritahu. Contohnya isteri dia beritahu. Dia tahu isteri dia bukan jenis bohong. Faham? Dan isteri memang reti anak bulan tu apa. Dalam hati dia jatuh benda yang dicakap ni adalah benar. Maka kalau kita tasdikkan dia, kita wajib puasa. Siapa yang tidak benarkan dia, maka tak wajib puasa. Faham? Jadi fasik, sabi, hamba apa semua, in waqa'a fi qalbihi sidquhu, maka orang itu sahaja yang wajib puasa, orang lain tak wajib puasa. Jadi itu yang dimaksudkan dia ada sebab khas, sebab am. Kemudian kembali pada masalah ni. Jadi dalam surah sebab khas, dia tengok anak bulan, dia wajib puasa. Orang lain tak puasa, dia yang puasa. Kemudian apa? Kemudian dia telah jima' pada siang hari tersebut. Maka adakah kita kata dia wajib bayar kafarah? Baca. وتزعم من فرد برؤية الهلال وجمع في يومه لأنه يوم من رمضان برؤيته. Faham? Kena. Sebab untuk dia, iktibar dia hari itu adalah satu Ramadan. Untuk dia. Kita hukum dia wajib puasa, maksudnya itu Ramadan lah. So kalau dia jima', dia telah merosakkan satu hari daripada bulan Ramadan, kena bayar kafar dengan sebab jima'. ومن جامع في يومين لزمه كفارتان. Dan adakah kafarah ni berbilang-bilang? Berbilang-bilang. Ya. Berbilang. Kalau dibuat kali kedua, berbilang-bilang tu maksudnya hari yang lain. Kalau hari yang sama, taklah, sebab kalau dia dah jima' pertama, dah batal puasa dia. Kalau dia jima' kali kedua, dia bukan jima' dalam keadaan membatalkan puasa. Okey? وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة. Allahu Akbar. Dalam kitab sebut Safinah, tambah lagi, kita buat sebut 4 kan. Antara syarat yang perlu bayar kafarah adalah apabila dia merosakkan hari yang sempurna, yauman taman. Faham? Kalau dia telah rosakkan hari yang sempurna bagi Ramadan. Kalau hari itu tak sempurna, maka tak wajib kafarah. Macam mana? Dia telah jima' pada siang Ramadan, kemudian sebelum maghrib dia mati. Faham? Dia mati. Maka sebenarnya dia ini pada hari itu wajib puasa setengah hari je. Sebab bila orang dah mati, tak adalah puasa kan. Jadi dia telah rosakkan setengah hari saja, bukan yauman taman. Maka dia ni tak ada kafarah. Maksudnya kita tak keluarkan daripada pusaka harta untuk bayar kafarah. Sebab alasan dia ni mati dan ada tunggakan apa? Kafarah. Kalau dia mati hari yang sama, pertama. Yang kedua, dia gila. Hari yang sama tu dia ada gila. Sebab bila orang tu dia ada gila sahaja, maksudnya hari tu dia tak ada puasa. Gila kan? Tahu tak? Okey. 2 surah dibawa. Jadi kembali kepada yang ada dalam matan, ada cara tak satu orang itu untuk gugurkan kafarah?
Ada cara tak? Ada. Pertama dia mati, kedua jadi gila. Dia matilah, bunuh diri. Boleh? Dia elak satu musibah, pergi musibah lain. Bunuh diri dosa lagi besar. Faham? Semata-mata tak nak bayar kafarah, bunuh diri. Allah. Allah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad Rabbi. Tamam. وكذا المغرب عن المذهبي. Kata apa? Jadi safari ba'da al-jima' la yusqitu al-kaffarata wa qad al-maradu an al-madhhabi. Dia musafir. Dia telah jima'. Lepas tu dia kata dia nak gugurkan dia punya kafar, dia pergi musafir. Pergi musafir. Tak ada apa-apa kesan. Faham? Dia pergi musafir tu tidak ada apa-apa kesan. Dia tetap kena bayar kafarah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ma'aha qada'u yaumil ifsadi 'ala sahih. Dan wajib bersama kafar mengqada' hari yang dia membatalkan untuk pendapat yang sahih. Wahia isku waqabatin fa illam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain fa illam yastati' fa it'amu 60 miskinan. Dan kafar itu ialah memerdekakan seorang hamba. Maka sekiranya dia tak mendapati, maka dia perlu berpuasa selama 2 bulan betul-betul. Maka sekiranya dia tak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Walau ajaza ni jami'i istatar fi zimmatihi fil azhar.
maka sekiranya dia tak mampu daripada melakukan kesemua ni, maka kafarah itu tetap dalam zimahnya untuk pendapat yang azhar. Dia kafarah ini kafarah ini apa tadi? Kafarah ini dia adalah sesuatu yang kalau dia tak mampu nak bayar, dia dikira hutang. Faham? Dia bukan kalau yang tu pun dia tak mampu nak bayar, gugurlah kewajipan daripada dia. Faham? Pendapat yang muqabil asah ni sebenarnya wajahnya agak kuat, yang mengatakan kalau dia tidak mampu untuk bayar, gugur terus, dia bukan dikira tunggakan. Sebab dalam hadis peristiwa ini, setelah lelaki itu mengatakan tidak ada orang yang lebih miskin di antara dua bahagian Madinah ni daripada saya, Nabi bagi kat dia bekas yang ada tamar tadi, dan Nabi tak sebut pun nanti bila mampu bayar, bila dah senang-senang nanti bayar, tak ada. Dibiarkan dia dengan hal dia. Maka zahir daripada hadis ini bahawasanya kalau yang ketiga pun dia tak mampu, gugur. Dia tidak jadi tunggakan dalam zimah. Baca dia punya dalil dia. Kalau ajaza anil jami' istaqat fi zimmati bil azhar. Fa in qada ala khaslatin minha fa'alaha. Wasani la tastaqil wa tasbutu ka zakatil fitr. Bas. Tak buat dalil. Hadis itulah. Zahir hadis itu. Baca sambung. Wal asru anna lahu al-udula an sawmi ila al-it'ami li shiddatil ghulmati. Beberapa yang asal bahawasanya boleh bagi dia berpaling daripada berpuasa kepada memberi makan kerana bersangatan ingin kepada jima. Martabat dalam kafarah ni, contohnya kalau hamba memang tak ada, jelaslah boleh terus pergi kepada nombor 2, iaitu memerdeka puasa 2 bulan berturut-turut. Ini yang paling berat sekali, puasa 2 bulan berturut-turut. Dia boleh berpaling, maksudnya dia boleh pindah kepada yang nombor 3 bagi makan. Bila tu dia boleh? Maksudnya apa dhabit untuk kita kata dia ini tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Apa dhabit dia? Dia tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Apa dhabit dia? Dhabit tu penting kan, sebab dia kalau tidak diketahui dhabitnya, maka dia akan dimanipulasi. Membebaskan hamba tak ada. Okey, puasa saya tak boleh, jadi saya nak pergi ke nombor 3, iaitu memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi apa dhabit dia? Secara ringkasnya, tidak mampu yang menggugurkan seseorang itu puasa Ramadan. Tidak mampu itulah yang dianggap tak mampu, sehingga dia boleh berpindah kepada martabat yang seterusnya. Faham? Martabat yang seterusnya. Kalau dia tak mampu sekarang, sebab itu dia kata, kalaulah dia tak mampu 3-3, kemudian sampai satu waktu dia mampu salah satu, contohnya dia mampu nombor 3, maka nombor 3 itulah yang kewajipan atas dia. Faham tak? Bila sahaja dia mampu, maka pada waktu itu, itulah yang menjadi kewajipan atas dia. Contohnya tertunggak dalam zimah dia, kemudian dia mampu yang nombor 3, maka nombor 3 itu dia wajib buat, dan itulah kewajipan yang muta'ayyin atas dia. Dan selepas dia dah selesaikan, dia dah tak ada dah tanggungjawab yang lepas tu tiba dia mampu untuk puasa balik ke.
oleh kerana dia mampu puasa balik, dia kena puasa semula. Tak. Kalau dia dah bayar, dia dah buat salah satu dalam keadaan itu memang yang ditawajuhkan ataupun dituntut ke atas diri dia, maka tidak ada lagi tuntutan kafarah atas dia. Macam وأنه لا يجوز للفقير صرف الكفارة إلى عياله. Dan bahawasanya tidak boleh bagi orang yang fakir memalingkan kafarahnya kepada maling, menyalurkan, memberikan kafarahnya kepada ahli keluarga. tak boleh. Menurut pendapat yang masuk. Sama juga. Sebab dalam hadis itu Nabi beri kepada dia maktal yang ada korma tu. Nabi suruh dia bagi makan kat keluarga dia. Jadi dari situ muqabil asah mengambil zahirnya bahawasanya seseorang itu boleh memberi kafarah kepada ahli keluarga dia. Baca syarah. Qadaiha min al-kafarati wa thani yajuzu. Jadi dia kaedah dia, apa sahaja yang wajib atas seseorang, sama ada kafarah ke, fidyah ke, dam ke, zakat ke, semualah. Semua belanja duit, sama ada bentuk ibadat ataupun bentuk denda yang wajib atas seseorang, dia tidak boleh memberi kepada orang yang diwajib tanggung nafkah. Kaedah tu standard. Faham? Semua ibadat yang berbentuk mal yang wajib, dan juga semua denda, sama ada denda tu kafarah, kita ada fidyah, kita ada dam dalam bab haji, yang wajib atas satu orang, dia tak boleh dia sendiri tak boleh ambil, satu bab. Satu lagi nazar kan, dia sendiri tak boleh ambil. Yang kedua, dia tak boleh berikan kepada orang yang dia wajib tanggung nafkah. Isteri dia, anak dia, siapa saja yang dia wajib tanggung nafkah. Okey? Jadi itu dia kata kaghairiha, seperti kafarah yang lain, itu memang hukum standard dia. Muqabil asah. Wasani yajuzu. Yajuzu, boleh. Biqaulihi fil hadis. Nampak tak? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabdaan Nabi dalam hadis tersebut. Apa dia? Fa'limu ahlaka. Ta'imu ahlaka. Wa jawabu la nusallimu. Jadi apa jawapan kita terhadap istidlal tadi? Sebab zahir hadis ni nampak begitu kuatlah menyokong yang mengatakan boleh beri pada keluarga. Maka kita kata la nusallimu. Kita tak terima kefahaman itu. Anna it'amahum 'anil kafarati. Wa in Jadi kita kata Nabi benarkan dia bagi kepada keluarga itu bukan atas dasar kafarah. Bagi makan. Oleh kerana dia tak mampu, Nabi bagi kepada dia, so bagi. Oleh kerana dia tak mampu, ambil lah makan. Kafarah nanti kemudian bayar. Faham? Anna it'amahu, baca. Anna it'amahum 'anil kafarati. Jadi kita kata la nusallim. Kami tak terima bahawasanya yang dia bagi makan kat keluarga dia tu atas dasar kafarah. Tak. Yang dia bagi makan, yang Nabi suruh dia bagi makan atas dasar bagi makan. Bagi makan kat keluarga. Dah kata keluarga miskin, ambil lah ni makan. Lagi. Wa in taqaddamahu al-iznu bi sarfi fiha. Apa dia? It'amahum 'anil kafarah. Kemudian Wa in taqaddamahu al-iznu. lagi. Bi sarfi fiha. Walaupun didahului oleh izin untuk apa? Menyalurkan padanya. Kemudian lima tawassata bainahuma min zikri ihtiyaji wa ahli ilaihi. Itu wajah kita. Sebab sebelum Nabi suruh beri kepada keluarga dia, dia telah sebut tengah-tengah tu dia ada menyatakan dia perlu, keluarga dia perlu. Kemudian wal kafaratu innama yajibu ikhrajuha ba'da al-kifayati. Dan kafarah ni hanya wajib dikeluarkan selepas untuk diri sendiri dah cukup. Jadi bila dia menyatakan kifayah dia, adamil kifayah dia, maka Nabi bagilah kat dia guna untuk keperluan sendiri.
nanti bila mampu bayarlah. Faham? Kemudian baca matan balik yang ujung sekali. وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله. Kemudian syiddatil ghulmah tadi. والأصل أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة. Syiddatil ghulmah. Okey, sebelum tu kita nak tengok masalah apakah dhabit itu dengan perbahasan yang lebih panjang dalam kitab ni. Fa illam yaqdir ala saumihima. Ni dalam Manhajul Qawi. Bi an asura alaih. Dia kata ditaswirkan adamul qudrah itu bi an asura alaih. Bi an asura alaihi huwa au tatabu'uhu. Susah untuk dia puasa tu sendiri. Satu. Ataupun susah untuk dia puasa berturut-turut. Dia boleh puasa kalau 2-3 hari boleh puasa. Dia tak ada sakit apa. Tapi kalau dah kena berturut-turut, dia tak boleh. Jadi sama ada dia memang aslus som tu sendiri tak boleh buat, ataupun tatabu' som itu yang dia tak boleh buat. Itu adalah surah bi an asura alaihi huwa au tatabu'. Sama ada puasa itu sendiri ataupun puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kemudian diterangkan lagi. Tidak jelas lagi tu sebab dia masih lagi bersifat tak jelas, umum. Susah tu subjektif. Maka ditafsirkan lagi apa maksud susah? Wa dzalika bi an lahiqahu bis-shaum aw tatabu'ihi masyaqqatun shadidatun la tuhtamalu 'adatan wa illam tubihit tayammuma kama bahathu fit tuhfah wa ayyadahu bitamthilihim laha bisyabaq. Dia bagi contoh kan, dia tak boleh nak puasa betul-betul ni sebab li syiddatil ghulmah. Misal syabaq sama lah tu. Jadi susah apa? Bukan susah lapar. Sebab dia ni adalah ada penyakit ghulmah. Keinginan pada jima' tu tinggi. Jadi baka Pakistan. Stop. Dia tak ada. Dia nampak tak? Payahnya bukan lapar. Bukan lapar. Dia tak tahan lapar. Tidak. Dia tak tahan segi jima' misalnya. Maka itu pun diiktibarkan. Faham? Itu pun diiktibarkan untuk menggugurkan kewajipan puasa. Naam. Ghalabatul ju' laysat 'udhran ibtida'an li faqdihi 'inazin. Fa yalzamuhu asy-syuru' fi as-shawm fa idza 'ajaza 'anhu aftara wa intaqala lil it'am bi khilaf asy-syabaq li wujudihi 'inda asy-syuru' idh huwa shiddatul ghulma wa innama lam yakun 'udhran fi shaum Ramadan li'annahu la badala lahu. Dia bagi contoh lagi. Apakah contoh dia tak mampu nak puasa? Li nahwi haram. Haram tua, marad, sakit. Kemudian sakit yadumu syahraini ghaliban. Sakit yang dia alami itu biasanya akan berlarutan sampai 2 bulan. Dia bukan hari ni sakit ni ambil peluang ni, gugur terus pergi kepada bagi makan. Tak. Jenis sakit itu adalah yadumu syahraini ghaliban. Faham? Fal ibratu bidawami dhalika fi dhannihi muddata syahrain bil 'ada fi mithlihi aw biqauli al atibba. وبحثا في التحفة والنهاية الاكتفاء بقول عدل منهم وهذا الذي جرى عليه هنا هو ما صح في روضة عن الأقلين كالإمام ومن تبعه والتمد المتأخرون والذي في المنهاج قصير عن الأكثرين أنه الذي لا يرجى زواله. Ataupun dia takut apa? لخوف زيادة مرضه أي ولو كان يقدر على الصوم في الشتاء ونحوه وتعذر عليه في الصيف فله العدول إلى الإطعام li'ajzihi al-ana 'an as-shaum. Syiddatil ghulmah, syiddatil haja ila al-wati. Okey, itu. Ini penting ni untuk kita faham. Kalau tak dia payah nak tentukan apa maksud tak mampu tu. Semua orang tafsir dia tak mampu. Memang dia dah fikir saya tak mampu ni. Tak mampu tu dalam fikiran je. Bukan pada wakil dia tak mampu kan.
Lagi? Habis. Iktikaf ke? Ha? Oh, puasa sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saum tatawwu'i. Yusannu saumul itsnaini wal khamisi wa arafah wa dengan hari putih 6 Syawal, puasa 6 Syawal dan betul-betul puasa 6 Syawal itu lebih afdal. Wa yukrahu ifradul jum'ati wa ifradus sabti. Wa saumud dahri ghairan 'aid wa tasyriki. Dia sebut beberapa sahaja puasa sunat, tak sebut semua. Faham? Kemudian terus masuk kepada puasa-puasa yang dimakruhkan. Baca. وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوق حده ومستحب لغيره. Dan puasa setahun selain pada hari raya dan hari tasyrik adalah makruh bagi orang yang takut dengannya berlakunya kemudaratan ataupun terluputnya hak Wajib. dan sunat untuk selain daripada orang tersebut. Habis. Pendek je puasa sunat. Apa? ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما ولا قضاء. Kalau qada dan makruh. Seterusnya. ومن تلبس بقضاء حرم عليه قطعه إن كان على الفور. Faham? Siapa yang dia ada puasa qada, lalu dia telah puasa, talabbasa, dia telah masuk dalam puasa tu, dia tak boleh batalkan kalau puasa itu jenis kena qada segera. Puasa jenis apa yang kena qada segera? Puasa yang ditinggalkan dalam keadaan tanpa uzur. Itu tak ada khilaf. Kemudian وهو صوم من تعدى بالفطر وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح بأن لم يكن. Bahkan kalau puasa itu tidak wajib faur sebab ditinggalkan dengan uzur, kalau dia dah mula puasa pada hari itu, dia tidak boleh apa? Dia tak boleh buka. Dia tak boleh buka. Apakah uzur yang membolehkan dia buka? Uzur yang membolehkan buka puasa Ramadan, itulah uzur dia. Apa uzur yang menyebabkan satu orang tu kalau siang Ramadan dia boleh buka? Itulah uzur yang membolehkan juga dia buka bagi puasa puasa qada ke, puasa nazar ke, kemudian puasa dam ke, fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul I'tikaf. Menjadi kelaziman fuqaha memasukkan kitab i'tikaf ini di hujung bab puasa. I'tikaf ini dia bukan khusus dengan puasa kan, tetapi i'tikaf yang paling dituntut adalah berlaku pada bulan Ramadan. Maka dibawalah masalah i'tikaf di sini, dilihat, tapi itulah tempat yang munasib untuk dibawa. Baca. Wa mustahabbun kulla waqtin. Wa fil ashri awakhiri min Ramadan afdalu li talabil lailatul qadri. Dialah mustahab pada setiap waktu. Dan pada 10 akhir daripada Ramadan lebih afdal bagi mencarinya malam Lailatul Qadar. Wa mailu Syafi'i rahimahullah ta'ala ila annaha Lailatul Hadi aw Tsadisi wa 20. Dan Imam Syafi'i rahmatullah alaih cenderung kepada bahawasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam 1 atau malam 23. Wa nama yasul i'tikafu fil masjid. Biasanya sah i'tikaf itu di dalam masjid. Wal jami'u aula. Dan masjid jami' itu lebih aula. Lebih aula. Wal jadidu annahu la yasul. Aula sebab apa? Sebab dia tak perlu keluar lah untuk sembahyang Jumaat. Faham? Perlu keluar untuk sembahyang Jumaat. Kemudian wal jadidu annahu la yasul i'tikaful ma'amarati fi masjid baitiha. Dan kalau jadi maksudnya tak sah i'tikaf
bagi seorang yang di masjid rumahnya. Kalau qadim boleh. Dan itulah yang muftabihi dalam mazhab Hanafi. Dan dalam Fathul Ramadan Muhammad Zakaria bawa masalah apa? Satu, untuk perempuan dia boleh iktikaf di ruang dalam rumah yang memang dijadikan tempat sembahyang. Bilik sembahyang kan. Bilik sembahyang, surau dalam rumah. Maka pendapat qadim boleh untuk iktikaf di sana untuk perempuan. Baca? Wahwal mu'tadil muhayya'u bis-salati. Dialah kawasan yang diasingkan untuk solat. Diasingkan dan disediakan untuk solat. Lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Walau ayyana al-masjid al-haram fi nazrihi al-i'tikafa ta'ayyana wa kadza masjid al-Madinati wal Aqsa fil Azhari. Dan sekiranya dia menentukan akan Masjidil Haram, Kalau satu orang tu dia nazar dan dia tentukan akan iktikaf di satu masjid, disebut nama masjid tu, dia tidak wajib iktikaf di masjid tersebut untuk melunaskan iktikafnya. Dia boleh iktikaf di mana-mana masjid. Faham? Kecuali kalau masjid itu yang ditakyinkan Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Maka untuk melunaskan nazar dia perlu iktikaf di sana. Cuma kalau dia nazar iktikaf Masjid Nabawi, dia boleh tunaikan dengan iktikaf Masjid Haram. Tidak sebaliknya. Baca? sekiranya seorang itu menentukan akan Masjidil Haram untuk iktikaf di dalam nazarnya, maka dia Tertentu. begitu juga Masjid Madinah dan Masjid Aqsa mengikut pendapat yang Azhar. Kemudian Yaqumul Masjidil Haram maqamahuma wa apa? Aqsa. Wa yaqumul Masjidul Haramu maqamahuma. Dan Masjidil Haram mengambil, maksudnya boleh menjadi ganti kepada Masjidil Nabawi. Dia nazar Masjid Nabawi, dia boleh iktikaf di Masjid Haram dan selesai dia punya nazar dia. Sebab Masjid Haram lebih tinggi daripada kedua masjid tadi. Kemudian yaqumul Masjidil Madinati maqam al-Aqsa. Masjid Madinah boleh menggantikan Aqsa. Lagi? Wala Aqsa. Tapi Aqsa tidak boleh menggantikan Madinah. Kemudian wal asahu annahu yushtaratu fi i'tikafi thubutu qadrin yusamma uqufan. Uqufan. Mengikut pendapat yang asal bahawasanya disyaratkan pada iktikaf berhenti sekadar yang dinamakan menetap. Faqila yakfil mururu bila lubusin. Maaf. Dikata Dia mesti kena ada lubs. Sebab perkataan iktikaf tu sendiri makna berhenti. Kalau dia lintas sahaja, walaupun lintas tu lama, tak madai. Baca. faqila yushtaratu muktun nahwi yaumin. Untuk iktikaf dia kena satu siang paling kurang. Lagi mazhab Hanafi misalnya kan, antara yang meletakkan syarat. Bahkan ada sebahagian yang meletakkan syarat kalau iktikaf mesti iktikaf itu ada malam, tak boleh siang je. Ada lagi iktikaf itu mesti disertai dengan puasa. Dia tak boleh iktikaf togel macam tu. Dia mesti iktikaf bersama puasa. Kalau dia tak puasa, tak ada iktikaf. So dalam bab iktikaf ini mazhab Syafi'i paling ringan, walaupun seketika sudah boleh jadi iktikaf. Mazhab Hanafi tak boleh, sekejap je iktikaf, tak ada. Iktikaf lama. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Yabdulu bil jima'i wa azharu al-qawali anna al-mubasharata bil syahwati. yang puasa tak sebut. Puasa bersama iktikaf kat depan dia. Perkara-perkara yang membatalkan jima'. Membatalkan jima' pula. Membatalkan iktikaf. Wala taqrabuhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kemudian kalau bersih kublatin kubluhu in anzala wa illa fala. Perkara yang membatalkan iktikaf dengan jima'. Dengan jima' itu memang nas Al-Quran larang kan untuk buat. Kemudian Dalam Azhar ada beberapa kaul. Bahasanya berkaul dengan syahwat, seperti menyentuh dan cium, membatalkan iktikaf kalau menyebabkan keluar air mani. Kalau tidak, hukumnya tak batal. Kalau jamaah nasian, maka jima'a ain shaimi. Ada khilaf.
Kalau jima akan lupa maka Hukum dia sama macam jimaknya orang puasa. Menurut pendapat yang mutamaknya tak batal. Puasa tak batal, maka i'tikaf pun tak batal. Kemudian ولا يضر التطيب والتزين والفطر بل يصح الاعتكاف الليل وحده. Tidak memudaratkan memakai wangi-wangian. jadi orang i'tikaf ni adakah disyaratkan jangan pakai wangian? Tak ada. Okey? Dan berhias. Tak ada masalah. Kemudian Dan berbuka, tak puasa. Sebab memang ada mazhab syarat i'tikaf mesti disertai dengan puasa. Bahkan sah i'tikaf begitu sekali rayah tak perlu disertai dengan puasa, boleh i'tikaf pada waktu malam. Malam tak ada puasa. Dia i'tikaf malam je, siang tak i'tikaf. Malam saja. Sah tak? Sah. Sebagai mazhab tak sah. Lagi? walau nazara i'tikaf fi yawmin wa huwa fihi sha'imun lazima Walau nazara i'tikafa yawmin huwa fihi sha'im. Dia nazar, saya akan i'tikaf pada hari yang saya berpuasa pada hari itu. Macam tu nazar dia. I'tikaf yaumin fihi sha'imun. Maka wajib baginya sekali puasa i'tikaf. Wajaba lazimahu. Lazimahu apa? Tengoklah syarah. Lazimahu i'tikaf yaum as-sawmi lazimahu al-i'tikaf yaum as-sawmi. Kemudian وليس له إفراد أحدهما عن الآخر. ahadihima an al-akhari. Kemudian dia tak boleh dia i'tikaf saja tapi tak puasa, atau puasa saja tak i'tikaf, tak boleh. Dia kena apa? Puasa dalam keadaan i'tikaf. Kemudian kalau yang i'tikaf fi Ramadan ajzahu. Baca mantan. walau nazara an ya'takifa sha'iman aw yasumu mu'takifan Lazimahu. Kalau seorang nazar bahwa dia beriktikaf Hal keadaan puasa, ataupun dia puasa hal keadaan i'tikaf, lazimah dua-dua kena buat. Kemudian wal asahu wujubu jam'il hima. dan pendapat yang asah, dia kena himpunkan sekali. Bukan kata boleh kerana dia telah nazar macam ni, maksudnya dia telah nazar dua perkara, puasa dan i'tikaf. Kalau dia buat puasa hari lain, i'tikaf hari lain, boleh. Tak. Dia mesti untuk melunaskan nazar dia kena puasa hal keadaan i'tikaf, ataupun i'tikaf hal keadaan puasa. Dia tak boleh salah satu untuk melunaskan nazarnya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ishtaratu niyatul i'tikafi wa yanwi fi nadri al-fardiyata. Syaratkan niat i'tikaf. i'tikaf ni ibadah kena niat. Kalau dia duduk 10 tahun pun dalam masjid tak niat i'tikaf, tak jadi. Kemudian Seseorang tu perlu niat pada nazar akan fardu. kalau fardu dia kena ada apa? Kena ada ta'arrud fardu. Saja aku i'tikaf fardu, faham? Kena ada ta'arrud fardiyah. Baca? Wa in atlaqa kafathu niyatuhu wa in tala mukhuhu. Lakin law kharaja wa 'ada ihtaja. Jadi dia sebenarnya i'tikaf ni banyak cabang dia. Nak tengok khulasah dia macam takrirat. Dia i'tikaf ni dia ada apa? Dia ada i'tikaf yang mutlak, i'tikaf sunat. Dia dua, pertama i'tikaf sunat, kedua i'tikaf wajib. I'tikaf sunat ni dia ada mutlak dan dia ada muqayyad biwaqt. Mutlak ni saja aku i'tikaf. Faham? Mutlak dia i'tikaf selama sejam. Itu dia panggil muqayyad biwaqt. Jadi i'tikaf yang mutlak dengan muqayyad biwaqtin dia ada hukum berbeza daripada segi batal, daripada segi perbaharui niat. Baca tadi. Wa in atlaqa kafathu niyatuhu. Faham? Kalau di itlaq maksudnya dia tak taqiqkan dengan niat dengan waktu, muddah. Maka niat yang itlaq tu cukup walaupun dia i'tikaf sampai 10 hari.
sah. Dia pakai niat yang pertama je. Dia tak perlu nak renew niat dia kecuali kalau dia keluar dari masjid. Faham? Kalau dia keluar masjid, masuk balik, maka dia perlu tajdid niat. Tak boleh pakai niat sebelum tu. Walaupun dia keluar itu untuk qada hajat. Lakin لو خرج وعاد يحتاج إلى استئناف. Tetapi kalau seorang itu keluar dan kembali, maka berhajat kepada istinafun niyah, tajdidun niyah. Walau nawa muddatan fa kharaja fiha wa ada fa in kharaja li ghairi qada'il hajati lazimahu al-istinafu. Kalau dia punya niat dia berwaktu. Contohnya saya nak iktikaf 10 jam. Lalu dia keluar. Bila dia masuk balik, adakah dia kena istinafun niyah? Kita tengok dia keluar tu untuk tujuan apa. Kalau dia keluar untuk qada hajat, dia tak perlu istinafun niyah. Kalau dia keluar dengan selain daripada itu, dia perlu istinafun niyah. Ini yang sunat. Kalau dia tak tajdidun niyah, tak berdosa apa, cuma dia tak dapat pahala iktikaf, tu je. Faham? Kita belum bicara lagi tentang nazar. Ini apa? Ini niat sunat. Dia nak boleh dapat pahala tu. Dalam surah yang mana tak perlu tajdidun niyah, maka dia hanya pakai niat sebelum tu, dia dah dapat pahala. Apa kalau 10 jam, 10 jam lah. Faham? Kalau dia diperlukan istinafun niyah, tapi dia tak istinaf, dia dikira tak niat. Bila tak niat, dia dikira tidak iktikaf sebab tak ada niat. Kemudian Bila seorang itu keluar selain daripada qada hajat, maka lazimah bagi dia untuk niat semula. Aulaha fala. Au li qada'il hajat lil hajat fala istanifun niyah. Baca. Wa qila in talat muddatu khurujihi istanafa. Ada kata al-wajah dhaif, tengok dia keluar tu lama tak pergi tandas tu. Kalau lama dia kena istanaf. Kalau tak lama tak perlu. Dhaif. Asalkan dia keluar memang keperluan qada hajat, sebab sembelit ke jadi lama, dia tetap tak perlu istinafun niyah. Wa qila la yastanifu mutlaqan. Mutlaqan. Walau nadara muddatan mutatabi'atan. Habis. Kemudian dia pergi pula kepada nazar. Orang yang nazar ni, dia ada macam mana? Nazar untuk iktikaf. Dia ada nazar secara mutlak. Saya bernazar nak iktikaf. Satu lagi, dia nazar ada waktu. Aku nak iktikaf selama seminggu. Yang nombor 3, dia nazar ada waktu dan dia letakkan syarat berturut-turut. So dia ada 3 jenis kemungkinan orang akan nazar. Nazar mutlak, aku nazar nak iktikaf. Maka macam mana dia nak lunaskan iktikaf dia? Dia iktikaflah sekejap, dah selesai. Faham? Sekadar yang dipanggil iktikaf. Yang kedua, dia nazar berwaktu seminggu, tapi dia tak nyatakan berturut-turut, misalnya kan. Maka dia yang kedua. Yang ketiga, seminggu berturut-turut. So dia ada hukum yang berbeza. Baca. Nadara muddatan mutatabi'atan fa kharaja li udhrin la yaqta'u at-tatabu'a lam yajib istinafun niyyati. Kalau seorang itu nazar untuk Jadi bila dia nazar, dia punya ikatan tu lagi kuat. Kalau dia yang tak nazar ni, hanya yang tak perlu istinafun niyah ni adalah keluar qada hajat kan. Tapi kalau nazar selain daripada qada hajat pun tidak perlu istinaf an-niyah. Kalau dia adalah apa? Ada uzur. Nanti dia akan terangkan apakah uzur selain daripada qada hajat yang boleh menyebabkan orang tu keluar daripada masjid dan dia tidak perlu istinafu an-niyah. Baca. wa qila in kharaja li ghairi al-hajati wa ghusl al-janabati wajaba. Nampak tak? Dhaif. Pendapat yang utamanya, dia kalau keluar kerana uzur, walaupun uzur itu bukan mandi junub dan bukan qada hajat. Lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaratul mu'takifi al-islamu wal-'aqlu wan-naqa'u min al-hayd wal-janabati. Syarat orang yang nak iktikaf, Islam berakal, suci daripada haid dan janabah. Walau irtadda al-mu'takifu aw sakira batal. Jadi ini masuk lagi perkara yang membatalkan iktikaf. Selain daripada jima' tadi, murtad dan juga mabuk. Kemudian
والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابعين. Maka dia batal, iktikaf batal ni dia jadi sangat penting dalam kes nazar yang tertabuk. Faham? Sebab kalau kita kata batal, nak kena ulang balik ke daripada, contohnya seminggu, dia dah buat 5 hari benar-benar batal. Jadi dia kena buat daripada nombor 1 balik ke? Maka baca ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل والمذهب بطلان ma madha. Yang dia dah buat tu batal. Dia dah buat 5 hari, batal. Nanti dia kena buat daripada nombor 1 balik. Kemudian من اعتكافهما المتتابعين. ولو طرأ جنون أو إغماء لم يبطل ما مضى إن لم يخرج. Kalau datang gila ataupun pengsan, sedangkan syarat iktikaf ni bukan gila kan, berakal, maka tidak batal yang telah lalu. Sekarang batal, tapi yang telah lalu tak batal kalau dia tak dibawa keluar dari masjid. ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون. Junun. Okey, tak batal. Tapi waktu yang dia pengsan itu dia masuk dalam kiraan. Waktu yang dia gila, walaupun iktikaf dia tak batal, tapi tak dimasukkan kiraan. Apa kesan dia? Yang tak dimasukkan kiraan, dia kena tambah nanti waktu. Contohnya dia pengsan tu 24 jam. So nanti dia kena tambah sehari lagi. Maksudnya dia akan iktikaf dalam masa 8 hari. Sebab 1 hari yang dia gila itu tidak dikira, so dia kena qada, tambah lagi 24 jam yang di dalam 24 jam itu dia gila. Itu maksud tak dikira. Bila tak dikira kena qada. Faham? Bila dikira tak perlu qada. Baca. Awil haidu wajib al-khuruj. Haid memang tak boleh dalam kan, wajib al-khuruj. Itu jelas. Tapi persoalan dia, kalau dalam iktikaf dia datang haid, adakah datangnya haid memutuskan tatabuk? Kalau memutuskan tatabuk, dia kena ulang balik pada awal. Wa kadal janabatu in ta'addara al-ghuslu fil masjid. Okey. Kalau amkana jaz al-khuruj wa la yalzamu. Wa la yuhsabu zaman al-haid wa lil janabati. Tidak dikira. Tak dikira satu bab. Adakah dia memutuskan tatabuk? Tak dikira, maksudnya macam tadilah, dia perlu tambah waktu yang dia haid tu apa 5 hari, nanti dia kena tambah lagi. Dia 7 5 hari dia off, nanti lepas dia dah suci dia masuk, dan dia kena genapkan bagi cukup juga seminggu. Faham? Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hukmul i'tikafi manduri. Idza nadara muddatan mutatabi'atan lazimahu. Lazim. Kalau dia nazar nak iktikaf betul-betul, dia mesti tunaikan. Mesti benda tu betul-betul. Tak boleh tak betul-betul. Lazimahu ay lazimahu tatabu'. Was-sahihu annahu la yajibu tatabu'u bila syartin. Tapi kalau dia sebut seminggu tapi dia tidak menambah perkataan secara betul-betul, maka seminggu tu tak wajib betul-betul. 7 hari. Buatlah. Asalkan jadi 7 hari. Kalau dia tak tambah perkataan betul-betul, maka dia tak wajib betul-betul. Muqabil kata tak. Bila dia sebut seminggu, automatik maksudnya betul-betul. Faham? Lagi? Wa annahu law nadara yawman lam yajuz tafriqu sa'atihi. Tapi kalau dia nazar sehari, walaupun dia tak sebut betul-betul, dia tak boleh, dia kata sehari tapi saya tak sebut betul-betul. Jadi dia pecahkan selama 24 hari. Sehari 1 jam iktikaf. Tak boleh. Kalau sehari, walaupun tak ada syarat tatabuk, dia wajib tatabuk. Kemudian Wa annahu law ayyana muddatan ka usbu'in wa ta'arrada litatabu'i wa fatathu lazimahu tatabu'u fil qada'i. okey. Jadi bila seseorang itu dia telah tentukan minggu, dia nak puasa minggu ni, nak iktikaf, dan dia terluput, dia tak dapat buat,
dia perlu qada. Sebab nazar ni pun macam fardu. Kalau tak dapat buat pada waktu yang ditakyinkan, kita kena buat pada luar waktu yang ditakyinkan. Cuma yang dibuat pada luar waktu yang ditakyinkan itu adalah qada. Dan semasa dia qada, dia wajib tatabuk. Faham? Sebab dia telah apa? Dia panggil al-qada yahkil ada. Qada itu dia menghikayatkan tunai. Bila tunai itu tatabuk, qada pun mesti dibuat tatabuk. Baca. وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء. Tapi kalau dia kata dia nak puasa minggu ini, minggu pertama bulan Februari contoh, itu dia panggil dia telah takyinkan minggu. Tapi semasa ditakyinkan minggu pertama bulan Februari, dia tak sebut secara betul-betul. Maka masa qada nanti dia tak perlu betul-betul. Masa buat kena betul-betul. Tapi masa qada tak perlu betul-betul. Sebab minggu pertama ni ada satu je. Faham tak? 7 hari daripada minggu pertama. Ataupun 7 hari pertama daripada bulan Februari. Faham tak? Masa buat mestilah kena tatabuk kan. Tapi masa qada tak perlu tatabuk kalau masa dia nazar itu tidak menta'arudkan pada tatabuk. Kemudian وإذا ذكر التتابع وشرط خروج لعارض. Kemudian nazar yang tatabuk ni, satu orang ini kalau dia takut dia tak dapat jaga, dia panggil ta'liq. Seperti mana orang buat ihram, satu orang ihram, dia boleh ihram bersyarat dia panggil. Nawaitu hajja wa haramtu bihi lillah. Kemudian dia tambah lagi, sekiranya saya sakit maka saya tahallul. Faham? Itu dia panggil ihram bersyarat. Maka nazar pun boleh nazar bersyarat. Saya nazar untuk iktikaf selama sebulan betul-betul. Sekiranya ada sesuatu perkara uzur, saya akan keluar daripada masjid. Jadi dia backup dengan benda itu. So kalau ada keperluan untuk dia keluar dan benda itu tidak akan memutuskan tatabuk. Faham? Itu dia panggil apa? Nazar bersyarat. Buatlah macam tu. Kalau dia rasa kemungkinan ada benda yang dia terpaksa keluar, tapi dia tak syarat awal, maka putus tatabuk, kena buat balik. Baca. Sahha syartu. Boleh meletakkan syarat seperti itu. Kemudian sahha syartu fil azhari. Wa zamanu masrufu ilaihi la yajibu tadarruk. Tak perlu. Waktu yang dia gunakan untuk selesaikan hajat dia, contoh 3 hari dia tinggalkan. Dia nazar tatabuk sebulan. 3 hari itu perlu tak dia qada nanti jadi 33 hari? Tak perlu. Sebab apa? Ulama kata bila dia telah syaratkan, maka walaupun dia sebut 30 hari, maka yang hajat itu seolah-olahnya telah mustasna bisyarat. Kemudian la yajibu tadarukuhu in ayyana al-muddata ka hadha syahr. Yang dia tak perlu tadarruk itu kalau dia telah takyinkan dia nak puasa sebulan pada sepanjang bulan Syaban. Itu dipanggil ta'yin syahr. Tapi kalau dia sebut sebulan secara mutlak, dia nak puasa 30 hari betul-betul tanpa dia takyinkan 30 hari itu bila. Maka in ayyana al-muddata ka hadha syahr. Wa illa fayajibu. Tapi kalau dia tidak takyinkan, maka berapa hari yang dia keluar untuk uzur itu dia kena ganti. Tapi tidak memutuskan tatabuk, okeylah. Faham? Ganti je lah, tambah. Yang dah buat tu kira sah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanqati'u tatabu'u bil khuruj bila uzrin. Dan terputus tatabu dengan sebab keluar tanpa uzur. Wala yadu'u ikhraju ba'dul a'dha'i. Dikeluarkan tangan ke kepala ke. Berdasarkan hadis Nabi SAW sedang intikaf, Nabi telah menghulurkan kepala mulia baginda kepada Sayyidatina Aisyah untuk disikat. Walal khuruj li qada'il
الحاجة. Sebab itu hajat manusia. Dia tak perlu nak sebut saya etikaf betul-betul, kalau saya perlu pergi tandas saya akan keluar. Tak perlu, sebab benda itu memang adalah daruriyat manusia, maka dia mustasna hukman, walaupun dia tak sebut. ولا يجب فعلها في غير داره. Dan kalau dia keluar pergi tandas, adakah wajib dia pergi tandas tu bukan di rumah dia, luar? Contohnya masjid tu ada tandas kan, mesti yang masjid punya tandas. Rumah dia ada dekat situ, dia tak boleh balik rumah, mesti ke tandas masjid je. Tak ada syarat. Dengan syarat rumah dia tak jauh sangat lah. Kemudian ولا يضر بعضها إلا أن يحفش فيضر في الأصح. kalau rumah dia boleh, tapi jangan jauh sangat. Kalau jauh sangat, dia akan memudaratkan, dia akan memutuskan tatabuk. Baca. ولو عاد مريضا في طريقه. Kemudian kalau dia ziarah orang sakit, dia keluar untuk pergi tandas, on the way dia ziarah orang sakit, boleh tak? Adakah memutuskan tatabuk sebab dia telah apa? Dia telah buat benda yang sepatutnya tak boleh. لم يضر ما Lam yadur, boleh ziarah orang sakit itu dengan syarat لم يضر وقوفه dua syarat. Pertama, dia tak duduk lama ziarah orang sakit itu. أو يعدل عن طريقه. Yang kedua, dia tidak berpaling ke laluan lain semata-mata nak ziarah orang sakit itu. Orang sakit itu adalah laluan dia nak pergi tandas, kiri kanan. Dia tak boleh apa? Dia tak boleh lama dan tak boleh berpaling daripada jalan sebenarnya. ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج إلى الخروج. Sakit, dia terpaksa keluar pergi klinik. Maradin yuhwiju ila al-khuruj. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Wala bihayd in talat muddatul i'tikafi. Tidak batal dan tidak terputus tatabuk dengan sebab haid. haid. Ini yang kita tanya soalan tadi. Adakah haid membutuhkan tatabuk? Dia ada qaid, ada tafsil. Kalau dia punya nazar itu, waktunya itu boleh berlaku dalam keadaan tidak haid. Contohnya satu orang dia iktikaf selama sebulan. Jadi tak mungkinlah perempuan itu dia boleh konsisten selama sebulan tak ada haid. Maka kalau datangnya haid tak memutuskan tatabuk. Dia keluar masjid, kemudian bila dah suci masuk balik dan dia tambah. Tapi kalau dia iktikaf 5 hari nazar, boleh tak satu orang itu cari hari yang sebanyak 5 hari dan 5 hari itu kosong daripada haid? Boleh tak? Boleh kan? Boleh berlaku kan? Sebab suci 15 hari. Maka kalau datang haid di tengah itu, dia memutuskan tatabuk. Faham? Itu dia punya dhabit dia. Intalak apa? In talat muddatul i'tikafi. Mesti dia memutuskan tatabuk. Tapi kalau tempoh iktikaf tu tak panjang, sekira-kira meluasi masanya itu akan masa tiada atau masa kosong daripada haid, lalu datang haid di tengahnya, memutuskan tatabuk. Fa in kanat bihaitsu takhlu anhu in qata'a fil azhar. Maka sekiranya tempoh itu dengan sekira-kira akan Kosong daripada haid, maka akan terputus tatabuk sampai yang azhar. Dia keluar masjid, nanti dia suci semula, dia kena mula balik daripada nombor 1, 1, 2, 3, 4, 5. Wala bil khuruji nasiyan 'ala al-madhhabi. Dia keluar daripada masjid kerana lupa, tak membatalkan. Wala bi khurujil muadzini ar-ratibi ila manaratin. Kemudian dibahaskan tentang muazzin. Dia keluar dari masjid ni sebab nak azan. Sebab nak azan kat luar. Sebab azan ini di menara. Menara ni luar masjid. Menara itu adalah menara yang hukumnya bukan masjid. Nanti dia akan masukkan masalah menara itu dihukum sebagai masjid lagi. Maka tak apalah, keluar pergi menara sebenarnya tak keluar daripada masjid. Dia masih lagi berada dalam masjid kan. Tapi ada menara yang terletak di luar masjid. Boleh tak dia keluar untuk pergi azan? Boleh kalau dia itu memang muazzin yang ratib. Memang muazzin yang ditetapkan. Muazzin ratib lah. Macam imam ratib, muazzin ratib. Muazzin masjid tu. Dia memang muazzin masjid tu. Itu tanggungjawab dia untuk azan. Maka keluar dia daripada masjid itu tidak memutuskan tatabuk. Lagi?
إلى منارة منفصلة عن المسجد للأذان في الأصح. Kemudian ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار إلا أوقات قضاء الحاجة. Jadi tadi semua uzur-uzur yang tidak memutuskan tatabuk tidak bermakna uzur-uzur itu tidak uzur-uzur itu menggugurkan tadaruk. Faham? Dia boleh keluar kan kerana uzur tadi. Tapi uzur itu hanya berfaedah daripada segi menggugurkan, berfaedah daripada segi tidak memutuskan tatabuk. Tetapi waktu yang dia pakai untuk uzur itu mesti diganti. Faham? Kecuali kalau dia keluar kerana qada hajat. Kalau dia keluar kerana qada hajat, berapa masa pun dia ambil, benda itu tak perlu diganti. Faham tak? Jadi uzur tu dia dua pecah. Ada uzur yang berbentuk qada hajat, ada uzur yang bukan qada hajat. Kalau uzur qada hajat, semua uzur adalah tidak memutuskan tatabuk. Dia sama. Tapi dia akan beza dari segi adakah perlu tadaruk ataupun tak. So kalau uzur itu qada hajat tak perlu tadaruk, dan kalau uzur itu selain qada hajat dia perlu tadaruk. Contoh sakit tadi kan, dia pergi klinik kan boleh keluar tak memutuskan tatabuk, tapi kena berapa lama dia ambil tu, nanti kena ganti. Faham? Dia kena ganti untuk menyempurnakan kadar yang dia telah nazarkan kadar tersebut. Habis buat itikaf. Allahu a'lam. Subhanallah.